orang bukan boleh ditogu. Bila togu buat benda salah, kita dibelasah balik. Tapi kita menyatakan, habis apa lagi dayanya kita nak menyampaikan benda benar? Hanya dengan ucapan lah. Teguran secara nasihat. Kita berdakwah ni antaranya memberi nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi dalam tafsir ayat ini, Allah memang perintahkan supaya beriman dengannya, dengan malaikat, dengan kitabnya, kena terima semua. Sikit pun tak boleh tolak. Dan ajaran yang ada dalam kitab pun tak boleh tolak. Apa dia ajaran dalam kitab? Kita ambil lah satu bab. Antaranya ialah bagi wanita menutup aurat. Walaupun kita tengok bersepah tak menutup aurat ni, okeylah, kita tegur dengan cara yang baik. Kita nak tegur pun janganlah maki hamun kawan tu. Perempuan, kau perempuan jenis apa ni, tak reti malu, kau jual diri kau. Itu pun tak betul. Kalau kita tegur macam itu pun tak betul juga. Sebab Nabi pun tak pernah cara macam itu. Kan? Apa salahnya kalau kita kata, oi, panggil dia apa? Kata, Kak Cik ke? Kak M ke? Kak Z ke? Kak J ke? Tak kira apa nama. Panggil akak lah walaupun umur dia 50. Janganlah panggil makcik. Kan dia terasa tua bona pula saya ni. Kan? Panggil dia, Kak. Akak ni umur 50 Kak. Lawa lagi Kak. Agak-agak kalau akak pakai baju kurung, longgar-longgar, lagi lawa Kak, katakan. Saya rasa lagi lawa lah Kak. Kalau pakai tudung Kak, begini Kak, kata kelas. Adalah lunak sikit dong lah. Ini kita belas air betino. Kau tak erti malu kau, katakan. Bukan tak ada mulut macam tu, kan? Marahlah dia. Tapi bila maknanya kita melakukan sesuatu, perkara yang dilarang dalam hukum. Apa dilarang dalam hukum? Antaranya ialah bila berkata perkara rafas, berkata perkara lucah, ataupun melakukan kelucahan, baik lelaki baik perempuan. Sekarang ni kan tengah viral perkelahian di antara pendakwah-pendakwah dengan seorang founder minuman kesihatan. Buatlah minuman kesihatan apa pun selagi halal, silakanlah. Saya pun nak rasa, saya pun nak sihat yo. Tambah pula sihat, dia tu kata sihat untuk orang lelaki, jadi power lagi. Kita pun tak juga kalau botol power kata kan. Kok yo kan, kok ada dadah dalam tu, habislah kita katakan. Dadah ni memanglah segala-gala jadi power, tapi sekejap je, lepas tu merana. Tapi kalau betul, orang pun suka. Kalau nak galak pun orang Bali, janganlah sampai maknanya melakukan kelucahan. Mentang-mentang kita perempuan, kan? Kita gelekkan kita punya badan depan orang tu, kita tunjuk, ni. Kalau minum ni jadi macam ni. Kalau tak gelek pun kita selera lah. Kalau kono gaya katakan, itu cakap kita lah. Saya tak marah dah kan. Kalau dia dongah, dia belasah balik, dia kata kan, ni nak cari popular kan, nak buat apa, saya popular, tak payah saya popular dah, kata. Saya pun orang tak kenal, kata kan. Kenapa gunakan cara yang bertentangan? Kan dalam ayat ni, aminu ya ayyuhallazina amanu aminu, tetap teguhlah kau beriman. Antara berimannya ialah kita meninggalkan larangan Allah. Tinggalkanlah. Menunjukkan perbuatan-perbuatan lucah ni sehingga menimbulkan nafsu syahwat, kan? Terangkat kita punya kupiah ni kalau digelek-gelek depan kita, kan? Sengaja pula tu. Kau tak kesian kau? Kenapa nak tunjuk macam tu? Kau tunjuk je lah tu. Kau tunjuk je tu. Ni minuman berkat, katakan. Kan, garanti ustaz kalau minum ni, katakan. Jadi sihat segar. Ini dilakonkan watak lelaki sogar dalam selimut. Saya tengok video tu, minta maaf lah, kan tak tengok. Dia lakon, dia minta lelaki muda. Dia tu tak muda sangat lagi, tapi dia lakonkan watak tu seorang pemuda. Konon orang muda nak minum tu kau. Saya 50 tahun ni barangkali patut minum, kan? Dah 50 tahun tapi Datuk tak payah minum apa, dia togap. Tak apalah, kan? Tuan-tuan lagi togap, katakan.
Kan? Amalan orang kata kesihatan dah bagus, katakan. Dia lakonkan watak seorang pemuda yang nampak muda tu, maknanya gagah lagi lah. Minum benda tu daripada dalam selimut, hilang selimut. Berdiri, dia berdiri togak, nasib baik dia pakai seluar. Lepas tu ditunjukkan watak perempuan itu memaut lehernya dengan dibuatlah tali sikit, menari dengan dia, beraksi lucah, tunjuk. Yang tengok tu budak sekolah. Ingat handphone ni budak sekolah tak reti ke? Segala-gala dia tengok. Saya pengalaman dengan budak sekolah ni. Sebab itu bila dekat sekolah ni kita buat spot check. Ni budak nak masuk ni. Hari tu saya masuk dalam kelas. Budak saya budak baik, budak tahfiz, tapi tak ada saya maknanya take for granted budak tahfiz tu. Saya pergi tengok dalam beg dia. Saya nak tengok beg, buka beg kata. Kenapa ustaz? Kenapa ustaz? Saya gabur dalam beg dia. Kok ada apa? Okey, bersih. Tak apalah, adalah bukti. Kan? Memanglah dia tahu jadual buat spot check bila kita spot check sendiri. Pengetua dia sendiri tengok kata dalam kelas. Kod-kod ada barang larangan. Maka dalam telefon ni kan pegawai polis mana yang buat kenyataan baru-baru ni gejala kalangan daripada pelajar ni, dia kata berapa? Daripada 10 tu 9 nisbah dia sudah terdedah kepada perkara seksual. Bukan terdedah, ketagih. Jadi data ni jangan main-main, takkan nak buat data kelentong. Sebab apa memang betul lah terdedah. Itu tersuruh tu, dia cari tersuruh. Ini kita sengaja tayang-tayangkan. Kesianlah sikit, kesian dengan masyarakat. Kalau tak apalah, tak kesian dengan kita, tak apa. Kan? Tuan-tuan semua tengok macam mana pun relax je. Tak apa. Orang kata iman kuat tahan lagi. Kan? InsyaAllah tahan, katakan. Ini yang budak-budak tengok ni. Apa macam? Sebab tu Ustazah Asma kata, tak apalah nak buat ni. Kita bukan maknanya nak marah, tapi kita nak menjaga generasi muda ni daripada terjebak macam itu. Dia dah tenaga dia kuat, tiba-tiba dia pun percaya tu, dia pun bali sudah, dia pun makan berapa kali power dia. 3-4 kali power, mana dia nak lepas? Cuba logik sikit. Nak berniaga, cuba logik sikit pasaran dia macam mana. Itu tak adalah, ya. Tak adalah kita nak berperang dengan dia, nak bagi nasihat saja. Tapi dia balasah, tak ada perkataan yang elok balasah. Tu pendakwah tu, babi keluar perkataan dia. Saya kata, macam mana orang ni kata? Ada kalanya dia bercakap, dia faham. Kita cari rezeki, nak sekat rezeki kita, kata Allah bagi rezeki. Tahu pula Allah bagi rezeki, cara cari rezeki. Bila ditegur oleh seorang pendakwah mengatakan bahawa bila cari rezeki dengan cara dan jalan yang tidak halal, rezeki tidak berkat. Woi pendakwah, dia kata jangan ambil kerja Tuhan. Habis yang saya sampaikan ayat ni, saya ambil kerja Tuhan ke? Tuhan tanya saya balik, kau Muhammad Afizi, kau mengaji agama, sampai kau habis lulus ada diiktiraf dengan sijil lah, dengan ijazah. Kan? Kenapa engkau tak sampaikan? Kenapa bila perkara mungkar, man ra'a minkum munkara, kamu tengok perkara mungkar, Nabi kata, ya? Engkau tak tegur? Falyughayru biyadi, tegur dengan tangan. Tangan saya tak mampulah, saya tak ada kuasa. Yang ada kuasa pihak berkuasa. Tak mampu dengan ni. Bilisan, dengan lidah kita tegur, bagi nasihat. Jadi dah ramai cakap cara baik-baik dah. Jangan buat macam ni. Ni tak elok. Allah bagi rezeki kita ni dengan keberkatan, antaranya dengan jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim, itulah jalan yang betul, jalan yang lurus, iaitu buat perkara yang Allah suruh, tinggalkan yang larang. Itu baru betul. Bukan maknanya buat apa yang Allah suruh dan buat apa yang dilarang. Allah bagi saya rezeki. Dalam rezeki kita memang betul orang buat salah, orang jual dadah, untung yang rosak ramai. Adakah Allah berkati?
Dia untung orang yang buat maksiat makin untung, orang yang buat maksiat makin berjaya. Perkara itu dikupas oleh Nabi, dan juga selepas itu para ulama menyatakan itu istidraj, keistimewaan kepada orang yang melakukan sesuatu dengan perkara-perkara salah, perkara maksiat. Istidraj namanya. Jadi kau tak tahu apa tu istidraj, maka kau kata jangan tutup periuk nasi aku cari rezeki, dan kau ambil kerja Tuhan pula. Bila kau kata rezeki aku tak berkat, aku sekadar gilik-gilik punggung depan orang. Tuan-tuan tengoklah dia gilik punggung macam mana. Bukan sikit-sikit kalah orang Arab oh. Orang Arab pun tak macam tu. Orang Arab buat tarian gilik, dia tak tonggik punggung dia. Minta maaf lah, ini cerita dah 18 SX. Tuan-tuan sendiri pergi Mekah tak ada lah, pergi Mesir. Tok guru saya mengaji kat Mesir. Dia kata aku nak tengok sangat macam mana orang Arab ni gilik, kata kan. Tok guru dia kata jangan pergi. Syekh tolonglah Syekh, saya nak tengok macam mana bona. Dia pun mengintai tengok. Deg-deg macam tu. Hilang ilmu aku. Aku tak nak masuk lagi, dia kata. Orang Arab gilik tak ada tonggik punggung oh. Minta maaf saya kata. Tuan-tuan tengoklah. Tapi orang kita ni gilik, ditonggiknya punggung ni lagi ditunjuk. Allahu Akbar, saya kata na'udzubillah min zalik. Allah Maha Besar. Kita minta Allah Maha Besar melindungi daripada perkara ini. Kita tengah teruk Covid ni, perkara macam ini pula muncul. Kita fahamlah mungkin rezeki kurang masa Covid tu, kan? Tapi kalau nak copek pun janganlah sampai macam ni. Tiba-tiba pula meletup macam cerita ni. Kita bimbang apabila berterusan begini mempromosi secara maksiat. Kemurkaan Allah ini jangan diundang. Kemurkaan Allah ini jangan diundang. Setidak-tidaknya dengan Covid-19, dengan kesusahan ini menimbulkan rasa keinsafan dalam diri kita. Mana silapnya kita?